Oke, mohon di-unmute yang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita boleh jumpa semula dalam sarahan kali ketiga. Sebab ni sarahan kali ketiga, saya nak guna bahasa Melayu kan. So bila awak nak faham bahasa Melayu ni, kena kerap tengok Ipin Upin ya di televisyen tu. So bila Pak Adi cakap dan bagi sarahan, nanti bila awak pergi sama ada ke Malaysia ke Singapura ke Brunei, dah boleh faham lah sebab Pak Andi kerap bagi sarahan dalam bahasa Melayu ya. Okey, minggu lepas saya dah mendedahkan mengenai macam mana sejarah kolonialisme di rantau Asia Tenggara ni, khasnya di Indonesia, sehingga POC syarikat dagang milik daripada Belanda di Indonesia boleh berjaya. Boleh berjaya sama ada dalam memonopoli perdagangan maupun dalam membuat rundingan-rundingan dengan kuasa-kuasa, dengan sultan-sultan, dengan raja-raja yang ada di Nusantara. So pada hari ini saya nak kongsi dan menerusi perbahasan minggu lepas. Boleh tengok ya pointers daripada saya. Yang lain unmute setakat suara saya saja yang boleh kena off ya. Oke. Boleh clear suara saya? Boleh jelas? Oke, boleh ya. Oke, so ini kita minggu lepas sehingga saya dah mendedahkan mengenai bankrupt-nya POC, syarikat dagang milik daripada kerajaan penjajah Belanda. Tapi sebelum syarikat dagang Belanda di Indonesia ni bankrupt, POC bankrupt, POC dah memiliki satu legasi teritori ataupun satu wilayah yang luas. Dan wilayah itu sama ada diperolehi melalui pentadbiran secara terus maupun tak terus. Karena rundingan dengan raja-raja ataupun sultan-sultan yang ada di Nusantara. So, kawasan-kawasan yang boleh ditadbir secara terus, macam Batavia, macam Ambon, macam wilayah-wilayah lain yang memang tak ditadbir urus oleh pihak kesultanan, oleh pihak kerajaan. Manakala bila wujud satu kerajaan atau kesultanan yang kuat, macam Mataram di Jawa, atau Banten di Jawa Barat, Sultan Palembang, Kesultanan Banjarmasin di Kalimantan, Makassar di Sulawesi Selatan, selalunya POC menggunakan satu strategi beransur melalui rundingan. Tentu matlamat rundingan adalah supaya POC boleh berjaya dalam berdagang, dalam berbisnis, bila boleh memonopoli. Dan selalunya rundingan maupun bertolak ansur dengan kesultanan-kesultanan di serata Nusantara ini berjaya, ekoran wujud satu perbalahan internal, perbalahan dalaman di dalam kesultanan itu sendiri, macam
kerajaan Mataram di Jawa. Selepas Sultan Agung, wujud satu perbalahan internal. Macam mana kuasa ni nak diteruskan kepada putera-putera mahkota. Itu tak selalunya berjalan dengan lancar. Selalu wujud satu perbalahan internal. Macam dari Amangkurat 1 ke Amangkurat 2 wujud satu perbalahan, sehingga perbalahan internal ini kerap memohon bantuan kepada PUC. Ya, PUC tentu bila dia nak campur tangan dengan perbalahan internal, dia nak menyebelahi atau menyokong putera mahkota yang menguntungkan PUC. Bahkan dalam kes Mataram macam Sultan Amangkurat II, karena PUC berjaya membantu Sultan untuk mengatasi pemberontakan Trunojoyo dan ulama-ulama Islam, akhirnya PUC mendapat satu imbalan daripada Raja Mataram, yaitu mendapatkan tanah Priangan di Jawa Barat. Karena dulu tanah Priangan adalah milik daripada Mataram. Dibaginya tanah Priangan itu kepada PUC. Karena sebagai satu imbalan ekoran dari perbalahan internal kerajaan Mataram. Begitupun dengan Banten. Seperti minggu lepas dah didedahkan, Banten pun wujud satu perbalahan internal. Masa Sultan Haji, putera mahkota daripada Sultan Ageng Tirtayasa, nak naik tahta, wujud satu perbalahan dan dia pun dibantu oleh POC. Sehingga Sultan Haji boleh berkuasa dan tentu POC boleh berjaya memonopoli perdagangan di Banten yang memang wilayah kuasanya sehingga ke Sumatera. Begitupun dengan Makassar. Seperti kita tahu bahwa Kerajaan Makassar adalah satu kuasa besar di Indonesia Timur. Ya. Satu saingan daripada syarikat PUC untuk boleh memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Tapi PUC berjaya pun dalam satu perang Makassar dengan berkongsi kerajaan-kerajaan yang menjadi pembangkang daripada kerajaan Makassar, khasnya kerajaan Bone, oleh seorang raja yang bernama Arung Palaka. Jadi dengan berkongsi, dengan bekerjasama dengan musuh-musuh daripada kerajaan Makassar, POC berjaya pun menewaskan kerajaan Makassar sehingga boleh memonopoli perdagangan dan memberikan pengaruh kuasa atau kesan politiknya kepada kerajaan Makassar. So sebelum bankrupt 1799, POC dah meninggalkan satu legacy, ya, satu warisan kuasa yang luas. Sama ada kuasa itu ditadbir secara terus, secara langsung, maupun tidak langsung kena melalui rundingan, melalui bertolak ansur. Walau bagaimanapun, walaupun dia tak berkuasa secara terus, tapi kesannya, pengaruh politiknya dah mula bertapak di kesultanan maupun kerajaan-kerajaan di serata Nusantara. Mulahkan daripada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan seterusnya. Itulah satu hakikat, satu entiti politik daripada syarikat POC sebelum bankrupt 1799 dan selepas bankrupt tentu syarikat gergaji raksasa ini akhirnya diambil alih oleh kerajaan Belanda sendiri dengan ditadbir oleh seorang komisaris jenderal sebagai wakil daripada Ratu Belanda yang berkuasa di Indonesia. Nanti komisaris jenderal ini pada perkembangan berikutnya nak dipanggil sebagai Gubernur Jenderal, ya. Gubernur Jenderal sebagai wakil daripada
Ratu Belanda di Nusantara ataupun di Indonesia. Memang ramai sejarawan yang menganalisis bahwa bankrupt-nya syarikat POC ini kerana rasuah, kerana amalan rasuah. Tentu juga kerana memang POC banyak mengeluarkan kos sama ada untuk berperang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara maupun untuk mentadbir kuasa yang sekarang dah luas. Bila awak tengok daripada kerajaan Belanda di Europe, Belanda satu negeri yang kecil saja kan. Bila kita banding dengan Britain ataupun dengan Perancis, tapi dia boleh punya kuasa satu empire yang luas sangat di rantau Asia Tenggara. Jadi bila kita tengok map atau peta daripada Indonesia dibandingkan dengan Netherlands atau Belanda, jauh sangat. Tapi Belanda boleh berjaya melalui syarikat POC, sama ada mentadbir secara terus melalui peperangan ataupun mentadbir secara tidak terus melalui perundingan yang bertolak ansur, tapi pesan daripada kuasa politiknya luas sangat. Dan itu sekarang diambil alih oleh kerajaan Belanda yang ditadbir oleh seorang komisaris jenderal dan nanti oleh seorang gubernur jenderal ya, yang beribu pejabat di Batavia. Sekarang Jakarta ya. Nama pejabatnya Istana Negara sekarang itu dibina oleh POC ya. Dibina oleh kerajaan kolonial Belanda. Jadi bila dulu namanya Gubernur Jenderal, sekarang selepas merdeka namanya Presiden kan. Istana Presiden itu Istana Gubernur Jenderal Belanda dulunya ya. Oke. Tapi bankrupt-nya POC hakikatnya tak setakat karena amalan rasuah, amalan korupsi. Tapi juga kita tengok, karena di Europe sendiri, di Eropa sendiri, wujud satu revolusi Perancis yang kesannya boleh dirasakan pada kerajaan-kerajaan yang wujud di Eropa. Sama ada British, termasuklah Belanda. Bahkan Perancis di bawah pemimpin yang energik dan hebat, Napoleon Bonaparte, berjaya menduduki kerajaan Belanda. Sehingga Napoleon Bonaparte, dia mengangkat adik dia, Louis Napoleon, atau dipanggil Ludwig Napoleon, untuk menjadi raja di Belanda pada 1804. Jadi POC bankrupt sesungguhnya bukan setakat amalan rasuah, tapi di Europe sendiri wujud satu perbalahan politik ekoran daripada revolusi Perancis, sehingga Belanda pun diduduki oleh askar daripada Napoleon Bonaparte, dan Napoleon Bonaparte dia mengangkat adik dia Ludwig Napoleon untuk menjadi raja di Belanda. Dan sebagai raja Perancis di Belanda, Ludwig Napoleon dia angkat seorang gubernur jenderal, seorang wakil daripada Belanda di Indonesia yang bernama Herman Willem Daendels. Ini kita dah mengenal tokoh ni ya. Memandangkan dia adalah seorang tokoh yang bertegas, figur yang tegas. Di Jawa dia kerap dipanggil Jenderal Mas Galak. Mas Galak karena dia garang ya, dia galak, dia bertegas. Tentu sebagai seorang gubernur yang kagum dengan sosok Napoleon Bonaparte, Herman Willem Daendels memang mentadbir kerajaan di Jawa dengan tegas. Dan kita nak tengok nanti polisi ataupun dasar daripada Daendels di Jawa sebagai wakil daripada kerajaan Belanda yang ada kesan daripada Perancis, itu satu dasar untuk modernisasikan Jawa, khasnya macam mana supaya Jawa tak jatuh ke tangan Britain, tak jatuh ke tangan British. Sebab seperti mana kita maklum di Europe,
Prancis pun tengah berbalah dengan British, Napoleon tengah berbalah dengan raja-raja di Europe, khasnya dengan British. Sehingga dasar ataupun polisi daripada Daendels adalah macam mana supaya Hindia Belanda, khasnya Jawa, sebagai satu ibu pejabat ataupun ibu kota daripada atau pulau penting daripada di Indonesia ini tak jatuh ke tangan British. Ya. Oleh itu seperti kita dipahamkan bahwa Herman Willem Daendels dia membuat satu pembinaan infrastruktur yang sekarang warisannya, legasinya boleh kita tengok, yaitu dia membina satu jalan daripada Anyer di Banten sehingga ke Panarukan di Jawa Timur. Ya. Nah, ini mungkin boleh dikata sebagai satu rintisan jalan lebuh raya, ya, atau jalan tol sekarang, ya, daripada Banten hingga ke Panarukan di Jawa Timur, ya, melalui satu pembinaan infrastruktur. Macam mana Daendels boleh berjaya membina jalan ini dan apa matlamatnya? Tentu matlamatnya supaya tentera daripada Belanda atau askar daripada Belanda boleh berjaya menghadapani cabaran daripada tentera atau askar British. Ya. Dalam konteks persaingan atau perbalahan antara Perancis dengan Belanda. Supaya askar artileri dan pasukan berkuda daripada Daendels ini boleh mobile daripada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk mempertahankan daripada serbuan askar British. Macam mana pembinaan jalan Anyer Panarukan atau the Great Postweg itu, jalan raya itu boleh berjaya? Daendels dia mengamalkan satu pentadbiran secara terus maupun tidak terus. Tentu bagi kerajaan yang ada kuasa boleh berunding. Macam mana jalan tu boleh dibina. Tapi bila kerajaan tu memang berkeras dan menolak daripada dasar ataupun kebijakan daripada Daendels, Daendels boleh mengambil satu tindakan yang tegas. Oleh itu macam Banten, Kesultanan Banten pada masa Daendels, kerana dia menolak daripada dasar Daendels, oleh Daendels, kesultanan ini dimansuhkan, dihapuskan. Mungkin juga kerana ada satu perbalahan dalaman, ya, konflik internal, sehingga Kesultanan Banten ini menjadi mansuh, menjadi dihapuskan oleh Daendels. Tapi di Jawa Barat memandangkan dah terwujud satu kuasa besar semasa POC dah dibagi kepada masa Mataram dah dibagi kepada POC, maka Daendels boleh dia merayu daripada bupati-bupati di Jawa Barat supaya mengerahkan masyarakat akar umbi membina jalan. Tentu bupati-bupati di Jawa Barat, kerana dia adalah bosnya dulu POC dan sekarang bosnya adalah Belanda, mahu mengerahkan tenaga rakyat di akar umbi untuk membina jalan ini. Memang wujud pun satu bantahan kecil lah, tak menimbulkan peperangan daripada Bupati Sumedang. Bila rakyat Sumedang membina jalan ini di cadas Pangeran, di bukit yang memang sukar untuk dibina jalan tu, bupati daripada Sumedang macam membuat bantahan, macam membuat protes, tapi taklah bantahan secara keras sebab Daendels memang sangatlah bertegas, ya. Bantahan itu tak ada kesannya sebenarnya, sehingga
yang sekarang dipanggil sebagai Jalan Cadas Pangeran itu tetap dibina sebagai satu jalan the Groot Postway yang dirancang oleh Daedalus. Begitupun dengan Kesultanan Mataram di Yogyakarta maupun di Surakarta, dirayu ataupun dipohon oleh Daedalus supaya mahu mempekerjakan rakyatnya ikut membina jalan raya daripada Anyer sehingga ke Panarukan. Tentu memandangkan kerajaan Mataram sama ada Yogyakarta maupun Surakarta masih wujud satu kuasa, di sini ada satu rundingan, ya, ada satu negosiasi yang bertolak ansur. Selalunya memang wujud pun pekerja-pekerja di akar umbi ini mendapatkan satu upah, ya. Tapi memandangkan sistem kerajaan di Indonesia, rakyat itu milik daripada raja, selalunya raja tak membagi upah yang cukup kepada pekerja-pekerja yang membina jalan raya ini, sehingga dikenalah satu sistem apa yang dipanggil dengan sistem rodi, ya. Jadi macam bekerja tapi upahnya tak seberapa, sehingga orang kata ini macam kerja rodi ini kerja paksa, ya. Jadi satu pekerjaan yang tak selari dengan pendapatan. Walau bagaimanapun, Daedalus berjaya membina jalan ini, ya. Termasuklah dia membina pusat-pusat bandar. Masa dia di Bandung, seperti mana kita maklum, Bandung dulu ibu kotanya di Dayakolot, ya, di Bandar Tua di Bandung Selatan, yang kerap banjir. Daedalus kata sepatutnya ditukar, dipindah, ya. Ibu kota Bandung tu pusat bandarnya bukan di Dayakolot tapi di pusat bandar Bandung sekarang, ya, di alun-alun Bandung, sehingga tak dilanda banjir bila musim hujan, ya. Termasuklah membina daripada istana Gubernur Jenderal, sama ada di Jakarta maupun di Bogor dan di tempat-tempat yang lain. Itulah dasar ataupun tindakan-tindakan Daedalus di dalam konteks mempertahankan Pulau Jawa daripada serbuan askar Inggris, ya. Unfortunately, Daedalus sendiri berkuasa sehingga 1808, 1811, tak lama, ya. Dia ditukar oleh gubernur yang baru namanya Jansen, ya. Masa Jansen inilah mungkin kurang bertegas macam Daedalus, ataupun dia seorang gubernur yang lemah, ya, sehingga boleh ditewaskan oleh askar British, ya. Askar British berjaya menewaskan askar Belanda di bawah Gubernur Jansen, dan mulakan 1816 selepas itu datanglah satu gubernur yang baru, ya, yaitu Thomas Stamford Raffles di Jawa, ya. Dengan demikian pada kurun itu Indonesia pernah pun dijajah oleh British, ya, dengan Gubernur Jenderalnya Thomas Stamford Raffles dari 1816 sehingga 1819. Raffles tak setakat menguasai Jawa, dia pun Sumatera, bahkan Bengkulen atau Bengkulu itu adalah dibina oleh Raffles, bahkan juga bandar Singapura yang dulu namanya Temasek, ya. Singapura pun dibina oleh Raffles 1819. Walau bagaimanapun, Raffles dia pun menulis satu buku yang amat populer hingga sekarang dan menjadi satu rujukan bagi sesiapa yang nak mengkaji mengenai sejarah kolonial, yaitu The History of Java, ya.
Jadi bila awak nak tahu macam mana Raffles mentadbir Jawa khasnya, Sumatera maupun membina Singapura, mungkin elok membaca buku daripada Raffles ni, The History of Jawa. Dah ditranslate pun, diterjemah pun ke dalam bahasa Indonesia, ya, sejarah Jawa. Elok boleh baca buku tu. Walau bagaimanapun, nampaknya wujud satu rundingan di Europe memandangkan British berjaya menewaskan Perancis, kan? Sehingga raja-raja di Eropah yang dah berjaya menewaskan atau memadamkan revolusi Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte mengadakan satu rundingan dengan raja-raja di Europe, termasuklah antara British dengan Belanda, apa yang dipanggil dengan Konvensi London, ya. Jadi mengadakan satu rundingan. Dalam rundingan itu hasilnya adalah, dapatannya adalah membuat satu sempadan, garis sempadan, ya. Macam mana di antara raja-raja di Eropah, kuasa-kuasa di Eropah yang ada tanah jajahan di rantau Asia Tenggara, dibuat sempadannya yang jelas. Sempadan itu perbatasan, ya. Garis sempadan, garis perbatasan yang jelas. Dalam konteks ini kita boleh memahami bahwa Konvensi London 1814 itu telah membuat satu batas-batas yang jelas di antara garis-garis sempadan antara jajahan British dengan jajahan Belanda di rantau Asia Tenggara. Dalam konteks ini, misalnya, bila Belanda menguasai Malaka di semenanjung tanah Melayu, kena ditukar. Sebab semenanjung Malaka, semenanjung Malaya itu adalah milik daripada kuasa British, manakala Bengkulen atau Bengkulu yang diduduki oleh Raffles, oleh British, itu kena, yang milik daripada Belanda kena dibagi kepada oleh British, dibagi kepada Belanda. So antara Bengkulu dengan Malaka wujud satu pertukaran, ya. Jadi Melaka yang dijajah oleh Belanda selepas Portugis dibagi kepada British, Bengkulu yang milik daripada British dibagi pun kepada Belanda, ya. Manakala Raffles yang memang terkilan, ya, kecewa dengan hasil daripada Konvensi London ini, dia membina Singapura, ya, bandar baru, dulu namanya Temasek, ya, bandar pulau yang amat penting nanti dalam konteks untuk menyaingi bandar Batavia. So Raffles membuat satu visi wawasan masa hadapan yang strategik, ya. Dia kata kerana terkilan dengan Konvensi London, dia nak buat satu bandar yang penting di rantau Asia Tenggara yang boleh menyaingi Batavia atau Jakarta, yaitu bandar Singapura, ya. Sehingga sekarang Singapura adalah satu bandar kecil yang memang boleh berjaya, ya, menjadi pusat sama ada pentadbiran maupun perdagangan di rantau Asia Tenggara. British pun nanti nak menjadikan bandar Singapura sebagai pusat pentadbiran ketika menjajah daripada semenanjung tanah Melayu, ya. So Konvensi London adalah satu batas-batas sempadan yang jelas antara jajahan British di rantau Asia Tenggara dengan jajahan Belanda di Asia Tenggara. Dalam konteks ini kita boleh paham apa pasal Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan wujud satu sempadan. Kalimantan Utara sama ada Sarawak, Sabah, dulu namanya North Borneo, ataupun Brunei, itu adalah di bawah naungan British atau jajahan British. Manakala Kalimantan Selatan itu di bawah naungan atau jajahan Belanda. Jadi sempadan di Kalimantan itu hasil daripada Konvensi London, ya. Begitupun sempadan di Selat Malaka antara Sumatera dengan semenanjung tanah Melayu, itu pun konvensi dari dapatan ataupun hasil daripada Konvensi London 1814.
antara kerajaan British dengan kerajaan Belanda. So, batas-batas teritori atau sempadan jajahan di antara dua-dua negara ini mulakan 1814 sehingga seterusnya, dan itu menjadi satu sempadan yang jelas bagi dua-dua kuasa jajahan penjajah Eropah, British dan Belanda di rantau Asia Tenggara. Oke, selepas wujud satu sempadan yang jelas di antara kuasa jajahan British dan kuasa jajahan Belanda, sekarang kita nak tengok macam mana kerajaan penjajah Belanda mentadbir satu kawasan yang sekarang, yang dulu dipanggilnya Hindia Belanda. Hindia Belanda, nanti selepas Indonesia merdeka menjadi Indonesia. Ya. Tentu memandangkan batas-batas teritorinya sekarang sudah jelas, maka kerajaan kolonial Belanda sekarang nak membuat satu ekspansi, ya, memperluas semula apa-apa yang dah dilakukan oleh syarikat POC, syarikat dagang POC. Khasnya kepada wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang memang belum diterajui, belum diterokai oleh VOC. Jadi nanti kita nak tengok macam mana Belanda nak meluaskan kuasanya ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Indonesia Timur, ke Jawa dan sebagainya. Ya. Kaedah ataupun metod yang digunakan serupa dengan POC. Jadi bila wujud satu kuasa atau kerajaan yang besar, selalunya kerajaan penjajah Belanda berunding, bertolak ansur. Macam mana supaya dia boleh menempatkan seorang wakilnya, seorang duta besar, ya, untuk kepentingan-kepentingan politik, ekonomi daripada Belanda. Tapi seperti dah sedia maklum, macam dulu masa POC pun, bila kerajaan itu wujud satu perbalahan dalaman, satu konflik internal, selalunya kerajaan penjajah Belanda ikut campur tangan, ikut intervensi. Tentu dia nak menyebelahi putera mahkota yang memang memihak, yang menguntungkan pihak Belanda. Nanti kita tengok ini berlaku sama ada di Jawa, di kerajaan Yogyakarta maupun Surakarta, maupun kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Selalunya peperangan di antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan itu karena dalam kerajaannya wujud satu konflik dalaman, satu perbalahan dalaman, dan Belanda selalu menyebelahi, memihak kepada putera mahkota yang tentu menguntungkan pihak Belanda. So, dengan demikian ada dua cara Belanda berkuasa di Indonesia sama seperti POC, yaitu pentadbiran secara terus, pemerintahan secara langsung, dan pentadbiran secara tak terus, pemerintahan secara tidak langsung. Khasnya kepada kerajaan-kerajaan yang masih ada kuasa, macam kerajaan Yogyakarta, Surakarta, ataupun kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Bila kerajaan itu masih kuat, maka Belanda menghantar seorang duta besar, dipanggil sama ada residen ataupun apa wakil daripada Belanda untuk menjalin satu hubungan diplomatik. Tentu hala tujunya atau matlamatnya adalah supaya kepentingan-kepentingan ekonomi dan Belanda boleh berjaya di kerajaan yang masih ada kuasa. Tapi bila itu yang dipanggil dengan pentadbiran tak terus atau pemerintahan tidak langsung. Tapi bila satu kawasan tu dah dibagi kepada Belanda, macam Priangan, dulu dah dibagi kepada POC oleh Mataram, maka ini adalah satu pentadbiran terus, satu pemerintahan langsung, di mana nanti Belanda di Batavia ada seorang gubernur jenderal, nanti di peringkat negeri atau provinsi wujud seorang residen,
dibantu oleh seorang asisten residen. Di peringkat distrik, di peringkat kabupaten, barulah seorang penguasa pribumi yang dipanggil bupati. Jadi bupati ini dah menjadi kaki tangan. Kaki tangan ini aparatus ya, aparat daripada kerajaan kolonial Belanda bila daerah itu memang ditadbir secara terus. Jadi walaupun Belanda mentadbir secara terus, tapi dia setakat sehingga distrik saja, sehingga kabupaten saja, di mana nanti bupati menjadi satu raja-raja kecil yang dia mentadbir rakyatnya di peringkat akar umbi sehingga ke desa-desa. Itulah satu sistem dan struktur pentadbiran Hindia Belanda di Indonesia, sama ada terus atau melalui runingan bila wujud satu kerajaan yang kuat, atau pentadbiran secara terus tapi sehingga ke peringkat kabupaten maupun bupati saja bila memang tak ada kuasa kerajaan atau kesultanan di Indonesia. Walau bagaimanapun, usaha untuk ekspansi kerajaan penjajah Belanda ke serata wilayah Nusantara ini, dia mendapat reaksi, ya, mendapat satu tindak balas daripada masyarakat akar umbi. Dan seperti dah kita maklum bahwa usaha ekspansi ini macam di Sumatera, Belanda pun mendapat satu reaksi, mendapat perlawanan dari golongan padri. Ya, ini adalah satu kumpulan ulama di Sumatera Barat yang mahukan satu pembaharuan Islam. Karena di Sumatera Barat nampaknya masa Islam masuk tu dia bercampur antara ajaran Islam dengan tradisi-tradisi tempatan. Sehingga amalan-amalan yang tak selari dengan syariah Islam, macam main perempuan, minum arak, berjudi ataupun yang lain-lainnya masih diamalkan, sehingga bagi ulama-ulama Muslim yang fanatik ini adalah satu amalan Islam yang tak betul. Karena itu golongan padri dia nak membuat satu pembaharuan Islam. Tentu Belanda macam POC dulu pun dia nak mencoba ikut campur tangan dan akan menyebelahi golongan tradisi yang melawan golongan padri. Ya, karena itu wujudlah satu perang padri antara golongan adat yang sekarang disebelahi dibantu oleh Belanda melawan golongan padri. Ya. Tentu karena Belanda adalah satu kerajaan yang modern, punya askar yang juga modern, ya. Dalam perang-perang dalam kerangka ekspansi kolonial ini, askar-askar Belanda berjaya, ya, menewaskan askar-askar daripada padri. Ya. Walaupun perang ini memang berlangsung lama dari 1821 sehingga 1837. Begitu pula di Jawa. Di Jawa nampaknya wujud satu persaingan dan masalah dalaman dalam suksesi kerajaan, ya. Jadi nampaknya Sultan di Yogyakarta ini wujud satu perbalahan kuasa sehingga salah seorang pangeran di Yogyakarta, di Ponorogo, macam tak puas hati, ya. Tak puas hati, dan ditambah lagi Pangeran Diponegoro melihat bahwa Kesultanan Yogyakarta ini terlalu bertolak ansur dan membagi peluang kepada Belanda. Sehingga Pangeran Diponegoro dia melakukan satu bantahan, ya, dan satu perlawanan kepada pihak Belanda, termasuklah tentu kepada raja-raja di Yogyakarta, karena dah menyebelahi dan mahukan membagi peluang yang banyak kepada pihak Belanda. Sehingga wujudlah satu perang apa yang kita panggil dengan Perang Diponegoro,
selama 5 tahun, 1825 sehingga 1830. So walaupun Belanda tak mentadbir secara terus di Yogyakarta, tapi karena dia menempatkan seorang duta besar, seorang residen yang pengaruhnya kuat di Yogyakarta, itu membuat Diponegoro tak puas hati, ya, dan akhirnya melakukan satu peperangan, ya, dan kena dipadamkan oleh askar Belanda dengan susah hati, ya, walaupun akhirnya boleh dipadamkan karena sama ada perang Padri maupun perang Diponegoro, ini adalah satu kejayaan askar Belanda karena memiliki satu senjata yang modern, ya, dan tentu satu strategi perang yang juga modern. Seperti mana kita tahu, khasnya pemimpin-pemimpin Islam yang memberikan satu reaksi kepada askar Belanda, dia siasatnya ataupun strateginya kurang modern, ya, dan acap kali lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan magic daripada kepada perhitungan-perhitungan yang modern, yang rasional, ya. Dan seperti kita tahu, banyak amalan-amalan tarekat yang dilakukan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin pribumi, ya. Jadi menghadapi kekuatan askar-askar Belanda selalunya cukup dengan mengamalkan tarekat, berzikir, ya, ataupun membawa senjata-senjata tradisional, keris, golok, ataupun isim, jimat, ya, yang kononnya boleh kebal terhadap peluru. Tapi perang yang semacam ini tentu tak masalah bagi askar Belanda yang memang modern dan punya satu strategi yang rasional, ya, untuk menewaskan bantahan-bantahan daripada Padri maupun Diponegoro, ya. Perang yang sengit justru terjadi di Aceh, ya. Jadi Belanda pun bila dia nak meluaskan kuasa di Aceh, mendapatkan tindak balas daripada pemimpin-pemimpin Aceh. Apa pasal Aceh ini mendapat perlawanan yang sangat keras? Tak setakat karena Aceh serupa sebenarnya dengan Padri, dengan Diponegoro pun menjadikan Islam sebagai asas perjuangan, ya. Tapi juga karena Aceh ketika melakukan perlawanan terhadap askar Belanda, dia mendapat bantuan sokongan daripada Kesultanan Turki Osmani, ya, yang juga satu kuasa Islam di dunia yang besar pada masa itu, ya. Sehingga Belanda kena mengerahkan sumber daya yang dia punya, tak setakat askar, termasuklah menyelidik, menurunkan seorang sarjana untuk menyelidik apa yang menjadi punca, apa yang menjadi sebab Aceh ini memiliki satu kekuatan yang genetik dan besar. Oleh itu, karena perang Aceh ini, Belanda menugaskan seorang sarjana yang bernama Christian Senukrogronya, awak dah paham, ya, tokoh ini, untuk menyelidik macam mana masyarakat Aceh, macam mana Islam menjadi satu kekuatan yang besar yang menggerakkan masyarakat Aceh untuk berperang melawan Belanda. Dan seperti kita dah maklum, penyelidikan daripada Senukrogronya ini menghasilkan satu cadangan, ya, satu rekomendasi bahwa sepatutnya bila pihak penjajah Belanda berdepan dengan Islam, dengan umat Islam, kena membuat dua tindakan, dua dasar, dua kebijakan. Yaitu kena dibezakan, satu, Islam sebagai agama ibadah. So, bila Islam itu setakat untuk ibadah saja, umatnya setakat untuk bersembayang, untuk berpuasa, untuk membayar zakat, untuk pergi haji, kata Senukrogronya, ini kena disokong, kena dibagi laluan oleh Belanda, jangan dihalang-halangi, jangan ditegah, jangan disekat, tapi harus disokong. Sebab bila Islam ibadah ini disokong oleh kerajaan Belanda, nanti umat Islam pun simpati.
bahwa kerajaan Belanda yang kafir pun dia membagi bantuan, menyokong umat Islam. Jadi Snooker kata supaya dapat simpati daripada umat Islam, Islam yang bercorak ibadah kena dibantu, kena disokong, jangan disekat, jangan dihalang-halangi. Tapi yang kedua, kata Snooker bila agama Islam ini sebagai agama politik yang memang dia menolak daripada sistem kolonial Belanda yang kafir, dan dia nak menubuhkan satu kerajaan Islam atau kuasa Islam, itu yang kena ditindas, itu yang kena diperangi. Jangan dibagi peluang, jangan dibagi laluan. Itulah satu cadangan, satu rekomendasi daripada dapatan penyelidikan Snooker Gronya. Orang kata cadangan Snooker Gronya ini hingga sekarang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Termasuklah pemimpin-pemimpin yang mentadbir negara Islam. Jadi pemimpin-pemimpin di negara yang majoriti masyarakatnya Muslim, dia mengamalkan cadangan ataupun rekomendasi daripada Snooker Gronya. Jadi menghadapi umat Islam ini, bila umat Islamnya setakat untuk beribadah saja, sembahyang, zakat, puasa, pergi haji, kena disokong. Bahkan kena dibantu oleh kerajaan supaya umat Islam simpati. Tapi bila umat Islam dia nak mendirikan negara Islam, nak mendirikan khilafah, nak mendirikan apa, itu yang kena ditindas. Tak boleh dibagi laluan. Jadi ini satu dapatan penyelidikan yang hebat daripada Snooker Gronya, dan dengan penyelidikan semacam itu akhirnya Belanda pun berjaya menguasai Aceh, menewaskan Aceh, ya, sehingga pada hujung kurun ke-19 dari 1873 dan awal kurun ke-20 1906, Aceh berjaya ditakluki oleh kerajaan kolonial Belanda. Jadi itulah kisah daripada kolonialisme di Indonesia, khasnya yang diamalkan oleh pihak kolonial Belanda dari mulakan Syarikat Dagang Aceh, Syarikat Dagang Belanda, maaf, POC, ya, sehingga nanti ditukar oleh kerajaan kolonial Belanda, Gubernur Jenderal yang memang menjadi wakil daripada kerajaan Belanda di Nederland. Ya. Saya pikir mungkin itu yang boleh saya kongsi wawasan sejarah pada hari ini. Harap-harap awak paham itu supaya boleh mendapat satu maklumat yang detail. Awak kena baca sumber-sumber atau buku-buku sejarah yang saya cadangkan. Cadangan ini dalam bahasa Melayu bermaksud rekomendasi, ya, yang saya cadangkan minggu lepas. Sila baca buku Reclap, sila baca buku-buku yang lain, ya. Dan pada hari ini pula saya dah bagi tahu supaya tajuk-tajuk makalah yang nak dibentang dan bincang nanti juga supaya boleh dihimpun, dikumpul, sebab itu tajuk yang awak nak bentang dan bincang nanti, ya. Minggu hadapan, pekan hadapan masih wujud satu sarahan lagi dari saya. Selepas tu kita nak bincang dan mengenai tajuk-tajuk yang lebih spesifik sejarah kolonial Belanda. Saya pikir itu yang boleh saya bagi sarahan pada hari ini. Dah 50 minit, ya. Selepas ni kita nak bertukar kepada WhatsApp group sebab saya nak tengok komen ringkas daripada saudara-saudara. Sila apa komen ringkas saudara-saudara mengenai zaman kolonial Belanda, khasnya selepas Syarikat Dagang POC bankrupt dan lepas tu dia membagi kuasa kepada kerajaan kolonial Belanda, dan macam mana kerajaan kolonial Belanda memperluaskan kuasanya di kawasan Indonesia sehingga berjaya menakluki daerah-daerah di serata Indonesia hingga hujung kurun ke-19 hingga awal abad ke-20. Ya.
Sebenarnya ini wujud pun satu perkara yang lain yang ekoran daripada kerajaan kolonial Belanda berjaya menakluki wilayah-wilayah yang lain, maka sekarang wujud pun satu dasar, ya, satu policy. Macam mana boleh mentadbir kerajaan atau wilayah yang luas ni, dari mulakan Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur, supaya mendatangkan satu keuntungan ekonomi, ya. Tentu kerajaan kolonial Belanda mentadbir Indonesia, dia ada satu halatuju, ada satu matlamat khasnya supaya memperolehi keuntungan ekonomi yang besar, ya. Karena itu kita mengenali ada satu dasar, ada satu policy apa yang dipanggil dengan sistem tanam paksa, ya. Yaitu satu sistem memperkenalkan tanaman-tanaman baru yang boleh diekspor nanti daripada Indonesia ke luar negara, tapi yang dirancang oleh pihak kerajaan kolonial Belanda, ya. Dan dasar yang lain yang nanti akan dipanggil sebagai satu sistem ekonomi swasta atau liberal, ya. So bila sistem tanam paksa ini adalah satu sistem yang centralized, ditadbir terus oleh pihak kolonial Belanda, macam tanaman apa yang sepatutnya diproduksi ataupun ditanam yang berorientasikan ekspor yang menguntungkan Belanda secara ekonomi. Nanti pada sistem ekonomi liberal, tanah-tanah yang tak ada kuasa raja itu disewa, ya, disewakan kepada pihak swasta untuk dijadikan satu tanah-tanah perkebunan, ataupun bila itu adalah satu ladang perminyakan pun disewakan kepada pihak swasta. Tentu keuntungannya adalah tetap untuk kerajaan kolonial Belanda. Sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal adalah dua dasar ekonomi Belanda untuk mendapatkan keuntungan yang besar ketika mentadbir dan menjajah Indonesia dari abad 18 sehingga awal abad ke-20. Sebab nanti selepas abad ke-20, dasar ekonomi nak ditukar, Belanda merasa dah mendapat satu keuntungan yang besar dari Indonesia, kerana itu mulakan 1901 dan membuat satu dasar yang baru, ya, yang dipanggil dengan dasar atau kebijakan politik etis. Dia nak bagi laluan, nak bagi pendidikan, nak bagi kesejahteraan, nak bagi kemajuan kepada masyarakat Indonesia, memandangkan Belanda dah mendapat untung yang besar, sama ada dari sistem tanam paksa maupun dari sistem ekonomi liberal abad ke-18. Tapi bila abad ke-20, sistem politik etis dan seterusnya, itu dah memasuki satu pembahasan sejarah yang lain yang kita panggil dengan zaman pergerakan nasional, ya. Sebab nanti elit-elit terdidik yang dibagi laluan melalui pendidikan barat ini nanti nak membuat bantahan, ya, kritikan kepada Belanda yang dipanggil dengan zaman pergerakan nasional. Mungkin semester hadapan awak nak mendapatkan subjek ini atau mata kuliah ini. Tapi apa yang menjadi fokus saya pada hari ini adalah setakat sehingga hujung abad ke-18 saja, ketika nanti Belanda berjaya menakluki kawasan-kawasan yang luas di Indonesia, dan pada awal abad ke-20, hujung abad ke-19, Belanda menyatakan dengan bangga bahawa dia telah berjaya menegakkan satu sistem politik yang dipanggil dengan Pax Neerlandica. Ya, Pax Neerlandica, satu Hindia Belanda yang dah damai sekarang, yang dah damai, yang tak ada lagi satu pergolakan, tak ada lagi satu bantahan, kerana dah berjaya ditakluki oleh pihak kerajaan kolonial Belanda, sama ada secara terus, secara langsung, maupun tak terus. Tidak langsung tapi hegemoni
ataupun kuasa Belanda kepada kerajaan-kerajaan yang masih ada pun tetap besar pengaruhnya, besar kesannya. Saya pikir itu yang boleh saya bagi sarahan pada hari ini, kongsi wawasan sejarah pada hari ini. Terima kasih di atas pemerhatian saudara-saudara. Kita nak bertukar kepada WhatsApp group. Saya nak tengok macam mana komen ringkas saudara-saudara pada hari ini. Ya. Ada 40 pelajar yang hadir dalam Zoom meeting ini, dikurangkan 3 mungkin 37 ya. Nanti pentol ni ketua kelas ya. Ketua kelasnya boleh memaklumkan kepada saya nama-nama pelajar yang mengikut sarahan Zoom meeting ini. Sebab bila dalam WhatsApp group, komen-komen awak boleh saya kenal pasti, boleh saya identify ya. Terima kasih para pelajar sudah sudi dengar sarahan saya pada hari ini. Harap-harap awak faham ya. Bahasa Melayu ni serupa je dengan bahasa Indonesia ya. Beza sikit-sikit ya. Tapi seperti kita maklum, bahasa Indonesia ni asasnya bahasa Melayu kan. Jadi bila saya bagi saran dalam bahasa Melayu, fahamlah ya. Ada 1-2 ayat yang beza macam pentadbiran, itu pemerintahan ya atau manajemen, sempadan itu maksudnya perbatasan ya. Tapi wujud pun ayat yang memang lain yang awak tak boleh diucapkan nanti bila di Malaysia, di Brunei atau di Singapura ya. Misalnya tak boleh menyebut ayat apa butuh, butuh lain ya. Butuh tu bahasa Jawa ya. bila dalam bahasa Melayu butuh tu itu apa ni, penis lelaki ya. Jadi tak boleh disebut, nanti diharamkan ya. Okey. Itu je dan jom kita akhiri sarahan pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jumpa dalam WhatsApp group. Saya nak tengok komen-komen ringkas para pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, boleh live dan kita bertukar kepada WhatsApp group ya.